Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya, Effendi Osman. Video kali ini saya nak buat review penuh mengenai Garmin Instinct 2. Tapi sebelum tu, saya sebenarnya sedikit kecewa dengan Garmin Instinct 2 ni. Untuk anda tahu kenapa saya kecewa, anda kena tonton video ini sehingga habis. Seperti biasa, sebelum tu, sedikit penafian. Review ini adalah review berdasarkan pengalaman penggunaan saya sendiri. Saya tak dibayar oleh mana-mana pihak untuk buat video ni. Selain itu juga, sebenarnya saya beli sendiri unit ni untuk buat review untuk anda semua. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada review penuh Garmin Instinct 2. Pertama sekali, kita pergi dengan reka bentuk. Secara peribadi, saya boleh katakan dia punya reka bentuk tak banyak berubah daripada Instinct 1. Garmin masih mengekalkan reka bentuk yang lebih kurang sama. Mungkin ada perubahan sedikit pada muka hadapan dia. Dan juga kalau anda lihat secara detail, dia punya butang juga berubah lah. Kalau sebelum ni butang dia sedikit timbul. Tapi untuk Instinct 2 ni, butang dia sedikit curve. Selain itu juga, yang satu saya perasan dekat sini, dia punya label pada bahagian kiri dia tak selari dengan button. Kalau anda tengok dekat sini, control, menu dan juga ABC, dia punya kedudukan tu macam tak selari. Ini kerana muka hadapan dia ada sedikit lekuk yang mengakibatkan dia punya label ni berada ke bawah sedikit. Seterusnya, lokasi barometer telah berubah kepada tepi. Kalau sebelum ni dia punya barometer terletak di bawah, akan tetapi untuk yang Instinct 2 ni, barometer atau altimeter dia terletak pada tepi. Ini kerana saya boleh katakan saya selalu juga terima soalan daripada kawan-kawan pengguna Instinct 1 bertanya kepada saya kenapa bacaan altimeter mereka tidak berapa tepat. Saya boleh katakan ini mungkin kerana lokasi altimeter atau barometer pada Instinct 1 tu terletak di bawah dan terganggu dengan peluk atau terlindung dengan kulit kita sendiri. Dan saya boleh katakan dengan berubahnya lokasi altimeter ni, bacaan dia selama saya guna tak ada masalah. Okey, seterusnya, Garmin masih mengekalkan body dengan military standard 810G. Saya boleh katakan memang kukuh. Selama saya pakai 2 bulan ni tak ada cala yang ketara. Selain itu juga, Garmin Instinct 2 ni hadir dalam 2 saiz, iaitu Instinct 2S 40mm dia punya diameter. Kemudian untuk Instinct biasa macam yang saya punya ni adalah 45mm. Seterusnya kita pergi pula kepada hardware. Untuk heart rate monitor, Garmin telah menaik taraf heart rate monitor untuk Instinct 2 ini mengikuti seperti Phoenix 7, iaitu heart rate monitor jenis 4.0. Hadir juga dengan pulse oximeter, di mana pulse oximeter ni kita boleh kesan kandungan oksigen dalam darah. Kemudian untuk resolusi skrin juga telah berubah. Kalau sebelum ni ada sedikit kecil 126x126, untuk Instinct 2 yang saiz biasa ni adalah 176x176, manakala Instinct 2S yang kecil tu adalah 156x156. Saya boleh katakan resolusi ni nampak lebih baik dan dia punya tulisan tu nampak lebih sharp berbanding Instinct 1. Di sini kekecewaan saya di mana Garmin Instinct 2 menggunakan GPS atau GNSS chipset yang lama, tidak seperti Phoenix 7 dan juga Forerunner 255 dan juga Forerunner 955. Saya pun tak tahu kenapa, sebab kalau nak ikutkan, Instinct 2 ni keluar selepas Phoenix 7. Tapi kenapa tak diberi multi-band GNSS seperti Phoenix 7 atau Forerunner 255? Seterusnya kita pergi pula kepada software. Bahagian ni anda kena dengar secara mendalam atau detail. Ini kerana untuk Instinct 1, ini antara bahagian yang boleh anda tengok dan anda boleh decide untuk upgrade kepada Instinct 2. Kita mula dengan perkara yang biasa dibincangkan oleh semua pelari di Malaysia, iaitu VO2 Max. Kalau sebelum ni, budak-budak Instinct tak boleh nak bercerita mengenai V2O Max, akan tetapi untuk Instinct 2, Garmin telah datangkan fungsi V2O Max ke dalam jam ini. Terima kasih Garmin. So kita budak-budak Instinct dah boleh ceritalah dengan budak-budak Forerunner, budak-budak Phoenix berapa kita punya V2O Max. Seterusnya, apa lagi yang tambah pada Instinct 2, iaitu training status, training effect dan juga training load. Benda ni juga sebelum ni tak ada pada Instinct 1 tapi telah hadir pada Instinct 2 dan saya boleh katakan mungkin akan datang untuk Instinct 3 pun sudah ada benda ni. Okey, seterusnya apa lagi? Kita ada sleep score dan juga sleep insight.
Seterusnya ada juga daily suggested workout. Kalau sebelum ni daily suggested workout hanya ada pada Phoenix dan juga Forerunner. Untuk Instinct 2 telah dapat juga fungsi ini. Untuk tahu lebih detail mengenai daily suggested workout ni, anda boleh tengok dekat video saya sebelum ni. Kemudian ada juga fitness age dan juga race prediction. Selain itu juga ada tambahan juga fungsi heat dan altitude acclimation. Betul ke saya sebut? Acclimation. Ada juga health snapshot. Okey, seterusnya lagi satu yang menarik. Sebelum ni Instinct 1 anda tak boleh nak tambah watch face atau nak tambah widget atau apps ke dalam jam dia. Tapi untuk Instinct 2, jam ni telah menyokong Connect IQ. Anda boleh tambah watch face, anda boleh tambah apps, jam rope pun anda boleh install dalam jam ni. Kemudian anda boleh tambah widget dan juga tambah data field mengikut apa yang ditawarkan dalam Connect IQ lah. Memandangkan Instinct 2 ni masih baru, mungkin dia punya software tak sebanyak Forerunner dan juga Phoenix lah. Tapi kita tunggu dalam masa yang akan datang, mungkin dia akan tambah lah, developer akan letakkan lebih banyak apps dan juga watch face untuk Garmin Instinct 2. Okey, seterusnya Garmin Instinct 2 juga ada Pace Pro. Instinct 2 ada juga Power Mode. Benda ni sayang sekali tak ada pada Forerunner. Power Mode ni dia lebih macam battery profile, di mana anda kalau nak panjangkan jangka hayat bateri, anda boleh on jacket mode. Kalau anda nak lagi panjang, anda boleh tukar kepada Ultra Track. Dia punya profile ni dia akan define siap-siap, di mana dia akan matikan setengah sensor untuk memanjangkan jangka hayat bateri. Instinct 2 juga kita boleh ubah data field daripada aplikasi Connect pada smartphone. Benda ni kebanyakan hadir pada jam-jam yang terbaru. Tak silap saya, Phoenix 7, Forerunner 255, Forerunner 955 dan juga Instinct 2. Kemudian kita pergi pula kepada profil sukan. Dekat sini pun ada perubahan yang ketara, di mana Garmin telah menambah Virtual Run. Kalau sebelum ni Virtual Run hanya ada pada Forerunner dan juga Phoenix, di mana anda boleh lakukan larian Zwift menggunakan jam ini. Okey, seterusnya ada juga Swim Run, ada Triathlon. Kalau sebelum ni nak buat triathlon kena pakai Phoenix atau Forerunner 900 punya series. Tapi untuk Instinct 2 anda pun boleh lakukan triathlon, di mana jam ni ada profil sukan triathlon. Okey, ada juga HIIT, track run dan juga golf. Kemudian kita pergi pula kepada fungsi navigasi. Untuk pengetahuan anda semua, kaki hiking atau trail runner, jam ni boleh load GPX file. Kemudian ada turn by turn punya alert. Ada juga off course alert dan juga back to start punya fungsi. Anda boleh gunakan fungsi-fungsi ini untuk navigate di dalam hutan atau semasa aktiviti larian denai. Seterusnya kita pergi pula kepada jangka hayat bateri. Untuk smartwatch mode, jam ni boleh bertahan selama 28 hari. Tapi untuk penggunaan saya boleh katakan 20 hari tu confirm lah. Dengan syarat pulse oximeter tidak di-onkan sepanjang hari. Okey, untuk penggunaan GPS pula, jam ni boleh bertahan selama 30 jam. Untuk Instinct 2S, dia punya jangka hayat bateri untuk smartwatch boleh bertahan selama 21 hari. Untuk GPS boleh bertahan selama 22 jam. Ini kerana jam ni lebih kecil dan bateri dia sedikit kecil lah. Kemudian untuk solar pula, saya boleh katakan sepatutnya dia punya jangka hayat lebih kurang sama lah. Cuma sekiranya anda melakukan aktiviti di bawah cahaya matahari, mungkin dia punya penggunaan bateri itu sedikit lambat berbanding yang tiada solar. Sebelum tu, sekiranya anda rasa video ni menarik, informatif, jangan lupa subscribe kalau anda belum subscribe. Kalau sudah subscribe, jangan lupa like dan share kepada kawan-kawan anda. Ini sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk mengembangkan channel ini lagi pada masa akan datang. Kita sambung balik kepada video. Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan heart rate monitor. Kalau dekat sini anda nampak saya ada Instinct 2 berwarna purple, Polar H10 sebagai kita punya reference device berwarna merah. Kalau nampak dekat sini daripada awal, dia punya bacaan tu lebih kurang sama saja. Kalau nampak pun Instinct 2 dia delay sedikit, tapi dia punya bacaan lebih kurang sama. So saya boleh katakan heart rate monitor untuk Instinct 2 ni berfungsi dengan baik. Cuma dekat sini kalau anda nampak dia drop terlalu banyak, tapi H10 tidak. Tapi untuk overall boleh katakan bacaan dia sangat baik. Yang kat sini mungkin saya berjalan kot tu yang dia menurun macam ni. Lain-lain anda boleh nampak tak ada beza. Dia punya point dia atau dia punya mata lebih kurang sama saja. Cuma ada sedikit delay. Ini normal untuk optical heart rate monitor berbanding heart rate monitor pada chest.
Seterusnya kita pergi pula kepada ketepatan GPS. Kalau anda nampak dekat sini, Instinct 2 berwarna merah, Forerunner 955 berwarna kuning, Forerunner 255 berwarna hijau. Okey, kalau nampak dekat sini, dia punya pada awal lebih kurang sama saja. Untuk pengetahuan anda semua, Forerunner 955 dan juga Forerunner 255 menggunakan chipset yang baru yang menyokong multi-band GNSS. Instinct 2 menggunakan chipset GPS yang lama, hanya ada sokongan GLONASS plus GPS, GPS plus Galileo dan GPS only. Okey, setakat ni kita nampak okey saja. Pada saya untuk GPS ni selagi mana dia tak berpusing atau dia tak macam jumping haywire banyak sangat, saya katakan benda ni okey. Kalau nampak agak sini Instinct 2 berada ke tengah jalan sedikit, tapi untuk Forerunner 955 dan 255 memang berada pada laluan yang betul lah. Okey, dekat sini adalah bangunan tinggi. Kita boleh nampak masih sama ketiga-tiganya. Dekat sini start Instinct 2 dia macam pening sikit, tapi benda ni biasa sebab nampak, kalau anda nampak dekat sini memang bangunan tinggi. Secara asasnya memang GPS akan terganggu lah, tapi memandangkan Forerunner 255 dan juga Forerunner 955 menggunakan chipset yang baru, dia punya bacaan GPS tu lebih baik lah. Tapi taklah teruk mana pun Instinct 2 ni. Kalau nampak kat sini still okay. So overall untuk chipset GNSS Instinct 2 saya boleh katakan masih baik, tapi tidak sebaik Forerunner 955 dan Forerunner 255. Hari sekali kita pergi pada harga. Untuk pengetahuan anda semua, jam untuk Instinct 2 ni dia banyak model. Saya cuba beritahu secara general. Anda boleh cek balik dekat website Garmin untuk tahu lebih detail lah. Okey, pertama sekali untuk model yang saya gunakan, model asas atau base model ni, harga dia adalah RM1,730. Okey, kemudian untuk Instinct 2 Surf, harga dia adalah RM1,930. Ni lain. Kemudian untuk Instinct 2 Graphite Camo, harga dia juga lain, adalah RM1,930. Untuk Instinct 2 Solar, harga dia adalah RM2,220. Instinct 2 Solar Tactical, harga dia adalah RM2,470. Instinct 2 Solar Surf, RM2,470. Dan juga keluaran khas Instinct 2 One Piece Edition adalah RM2,299. Untuk harga ni anda kena semak secara detail dan anda boleh tengok dia punya spek tu lah. Jangan tersalah pilih antara Garmin Instinct biasa dan juga Instinct Solar, sebab harga dia memang berbeza banyak. Macam saya punya ni memang edisi yang base, sebab saya beli untuk review. Memang saya dapatkan yang paling murah lah, iaitu RM1,730. Kesimpulan dia, adakah Instinct 2 bagus untuk anda? Secara peribadi, sekiranya anda memang peminat Instinct punya design, Instinct 2 ni merupakan satu naik taraf atau satu upgrade yang sangat baik untuk anda. Ini kerana kalau kita lihat pada bahagian software memang ada penambahbaikan yang sangat banyak dan sangat baik. Akan tetapi benda ni akan jadi dilema pada anda sama ada nak pilih Forerunner 255 atau Instinct 2. Ini kerana pada saya dia punya hardware tu ada perbezaan yang ketara, di mana untuk Instinct 2 tak ada multi-band GNSS, manakala Forerunner 255 harga yang lebih kurang sama, ada multi-band GNSS. Untuk perbezaan antara dua model ni, insya-Allah saya akan buat video lain pada masa akan datang. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.